Okey. Dengar, saya ulang balik ya. Okey. Yasmin, okey tak suara saya? Okey, okey. Okey Okey, jadi awak tengok kat sini, kita tengok Dia kata kebarangkalian sebuah bas akan lewat tiba di sekolah adalah 0.5. Okey. Jadi dia cerita pasal lewat. So saya letak P sebagai lewat iaitu 0.5 pula. 0.15. Dia sebagai lewat. Kemudian automatik you tahu kalau lewat 0.15 awal adalah 0.85. Kenapa? Sebab dekat atas ni tadi saya dah bagi tahu. P plus Q equals to 1. Okey, dan kita kena senaraikan kita punya pemboleh ubah rawat diskrit. Okey. Okey, jadi kalau awak tengok sini diskrit kita apa? Sebab dia kata 5 hari persekolahan. So bila 5 hari persekolahan saya senaraikan 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Sebelah sini 5, sebelah sini akan kosong. Kenapa? Dia total mesti 5. 5 tambah kosong, 5. 4 tambah 1, 5. Total dia mesti ialah N. 3 tambah 2, 5. 2 tambah 3, 5. 1, 4, 5. 0, 5 adalah 5. Total mesti 5. Okey, jadi kalau soalan tanya senaraikan pemboleh ubah rawat diskrit, jawapannya yang kat bawah ni. Awak senaraikan, iaitu nombor-nombor yang kamu boleh uji. Sebab dia kata 5 hari, you start daripada kosong. Maksudnya kosong tu, kita akan uji kalau langsung tak datang lewat. Macam tu. So, kosong hingga ke 5. Sekarang kalau tengok pada soalan, dia kata cari kebarangkalian dalam masa 5 hari persekolahan, didapati bas lewat 2 hari. Lewat 2 hari, jadi saya ambil yang ini. Lewat 2 hari. Lewat 2 hari bermaksud dia akan datang awal 3 hari. Okey? Jadi kita akan guna kat sini X sama dengan 2. Mikael, jangan main. Tak boleh. Nanti Umi kacau. Okey, X sama dengan 2. X sama dengan 2. Jadi kita gunakan formula yang dekat atas ni NCR. Okey, X sama dengan 2. 2 iaitu yang kita uji. NCR. N kita 5, C 2. 0.15 adalah kita punya kebarangkalian yang datang lewat. Jadi 2 hari. So ini 2 hari, naik sini 2. Yang atas ni iaitu N tolak R. N kita 5, 5 tolak 2. Kita dapat 3. Apa dia 0.85? Macam saya kata tadi, 0.85 adalah hasil daripada 1 tolak dengan P. Okey, clear? Clear tak? Cikgu, Ya. Yeah. yang perpuluhan tu kalau kita bagi pecahan boleh tak? Tak payah. Ikut je saya bagi perpuluhan. Okey? Sebab pecahan nanti awak nak tekan kalkulator susah. Okey. Jadi awak tengok kat sini, soalan nak apa? Kita kira ni. Jadi tekan kalkulator awak. NCR. NCR. N kita 5. 5. You tekan shift. You tekan bahagi. 5 shift. Tekan ikut saya. Tolong ikut tekan kalkulator. 5C2. Okey? You tekan dulu sama dengan. Dapat jawapan 10. Darab. Okey, 0.15. 0.15 kuasa 2. Okey. Sekejap ada orang masuk ni. Is nak lambat. Naufal dengan ni tak ada lagi Mirul dah ada Mirul? Mirul tak ada juga lagi. Okey, so kat sini awak tekan kalkulator tadi, you akan dapat jawapan tadi kan? Okey, you dapat tekan sama dengan. Ini lebih selamat. Lepas tu darab 0.85 kuasa 3. You tekan kuasa 3. 3. Kuasa 3, macam mana nak dapat kuasa 3? Tekan yang V terbalik ni. Kuasa 3, kuasa 4 semua boleh kat situ. Ataupun kuasa 3, you tekan shift, tekan X kuasa 2. Itu adalah kuasa 3. So, you tekan sama dengan. Okay? So, itu jawapan kamu. Iaitu 0.1382. Okay? You dapat 0.1382. Okay, semua orang tekan kalkulator. Dapat tak jawapan ini? Dapat tak? Dapat. Okey. Lepas tu tengok saya ubah soalan. Soalan saya nak cari 4 hari datang lewat. 4 hari datang lewat. So 4 hari datang lewat, tengok saya akan gunakan warna kuning. Okey, 4 hari datang lewat, dia datang lewat 4 hari, maksudnya dia akan datang
awal satu hari. So ambil yang warna kuning. So jalan kerja dia sama juga, kita akan buat macam tadi. So saya guna warna hijau untuk yang warna kuning tu. Jadi saya buat X sama dengan 4. N saya 5, C 4, 0.154, 0.851 tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator dapat apa jawapan? Dapat tak? Dapat tak berapa? Dua 2.152 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, orang lain dapat tak? Dapat. Dapat Okey. Okey, jadi kalau tengok dekat sini siapa yang tak okey, awak tengok tak apa. Saya tunjuk lagi. 5, you tekan shift, you tekan you tekan shift, you tekan shift, you tekan bahagi. Okey, keluar 5C 4. Okey, tekan sama dengan, tak apa. Kalau nak direct pun boleh. Then you darabkan dengan 0.15 kuasa 4. Kuasa 4. Okey, kemudian kamu darabkan dengan 0.85. Okey, dapat macam tu. Jadi kuasa 1 tak payah tekan apa-apa. Itu yang kamu dapat. Okey, nak jadikan jawapan dia, kalau tak nak ada bentuk piawai macam tu, you tekan shift, you tekan ENG. Okey, you tekan shift, you tekan ENG. Sampai dia ke atas ni kosong. So jawapan kita kat situ dapat 0.00252. Okey? 0.00252. Okey? Itu untuk 4. Jadi kalau dia kata nak 4 hari. Okey, sekarang saya ubah soalan. Dengar soalan saya baik-baik. Soalan saya, kalau dia datang awal. Dia datang awal 2 hari. Okey? Saya gariskan guna warna hijau. Okey, kalau dia datang awal 2 hari, bermakna kamu kena tengok kolom pasal awal. Kena tengok awal. Bermakna kamu ambil yang ini. Dia tanya 2 hari kan? Dia tanya 2 hari awal, so kita ini 2 hari. So kita kawan dia yang ini. So kita ambil situ. Okey? Jadi walaupun soalan dekat sini tanya datang 2 hari awal. Okey, 2 hari awal. Tapi dekat sini saya akan ambil X sama dengan 3. Sebab apa? Kalau 2 hari awal, maksudnya 3 hari akan lewat. So kat sini akan jadi 5C3 0.153 0.852. Faham? Faham tak? Boleh? Boleh. Okey. Okey, habis. Sekarang saya ubah soalan. Soalan yang ini saya kata saya nak dia datang lewat sekurang-kurangnya 4 hari. Saya nak dia datang lewat sekurang-kurangnya 4 hari. Okey? Sekurang-kurang 4 hari. Okey, macam mana kita nak dapat sekurang-kurang 4 hari? Okey, saya padam dulu. Okey, dia kata sekurang-kurang 4 hari datang lewat. Okey? Apa yang kamu faham kalau sekurang-kurang 4 hari datang lewat? Apa yang kamu faham kalau sekurang-kurang 4 hari datang lewat? Cuba respon kat saya, siapa tahu? Saya ambil yang mana? 4 ke 5 hari. Ya, 4 atau 5 hari.
Jadi pasal lewat, saya gariskan ini lewat. 4 dan 5. Kenapa? Sebab ayat dia sekurang-kurang 4 hari datang lewat. At least 4 days. Ada perkataan at least. Sekurang-kurangannya. Jadi, dekat situ apa yang perlu kamu buat adalah kita akan menggunakan operasi tambah. Okey, apa dia? Kamu akan kira cari X sama dengan 4. Dapat jawapan tambah dengan X sama dengan 5. Faham? X sama dengan 4 tambah X sama dengan 5. Okey, itu kalau dia kata sekurang-kurangnya 4 hari datang lewat. Okey, sekurang-kurang 4 hari datang lewat. Okey, faham? Okey, kalau saya kata sekurang-kurang, dia kata sekurang-kurang 2 hari datang awal. Dengar? Sekurang-kurang 2 hari datang awal. Okey, jadi bila sekurang-kurang 2 hari datang awal, kita ambil yang mana? Sekurang-kurang 2 hari datang awal. 2 hari datang awal. Yang mana? Cepat, ada tak yang nak respon? Sekurang-kurang 2 hari datang awal. At least 2 days. Bila dia kata sekurang-kurang 2 hari datang awal, so kita tengok kolom awal. Kita akan tengok kolom awal. Datang awal. So kolom datang awal dia kata kat sini sekurang-kurang 2 hari datang awal. Jadi mungkin dia datang 2 hari datang awal. Sekurang-kurang 2 hari. Maksudnya nombor yang terlibat 2 lagi apa? Apa dia? Adam. 2, 3, 4, 5. Adam tak ada orang nak menjawab dah. Okey, sebab dia kata sekurang-kurang 2 hari. Jadi, mana yang kita ambil? Kita akan ambil yang ini. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kalau awak tengok, bermaksud saya akan membuat pengiraan pasal iaitu awak ambil X sama dengan 3, ambil X sama dengan 2, awak ambil X sama dengan 1, X sama dengan 0. Jadi banyak yang awak nak tambah. So kebarangkalian kamu tersilap akan banyak kali berlaku. Jadi kalau awak tengok dekat sini, yang saya gariskan ada 4. Yang saya tak gariskan ada 2. Jadi apa yang perlu awak buat adalah kita buat tadi saya dah kata total kebarangkalian adalah 1. Total kebarangkalian adalah 1. Ni ke atas ni P tambah Q sama dengan 1. Jadi kalau soalan macam ni, apa yang kamu kena buat adalah kamu buat 1 tolak yang kamu tak tanda. Jadi awak buat apa? 1 tolak X sama dengan 4, tolak dengan X sama dengan 5. Faham ke tidak? Faham tak? Faham. Okey Jadi itu kalau maksudnya dekat sini nampak tak? Daripada satu soalan ni saya dah pelbagikan bentuk soalan yang boleh ditanya. Okey, you tengok seterusnya soalan B. Saya akan terang dulu. Saya akan terang soalan B. Okey, you tengok kat sini dia kata kebarangkalian hujan akan turun pada hari tertentu. Hujan akan turun. Okey. Bila hujan akan turun dekat situ diberi adalah 1/5. Okey. Saya padam dulu yang ini. Okey, sana. Okey, kalau dia kata hujan turun 1/5. Jadi, bila nampak je soalan macam ni, tugas awak buat jadual tu. Okey, buat jadual tu. So, apa yang perlu buat? Ni kalau pelajar akaun awak dah biasa kan? Buku tunai. Buat ni buku tunai. Buat punya buku tunai. Jadi dia kata kebarangkalian hujan turun 1/5. Hujan turun. Saya buat hujan turun 1/5. Tadi Amjad tanya, boleh tak cikgu dalam pecahan? Boleh. Tapi hati-hati masa awak tekan kalkulator untuk pecahan. Okey. So 1/5 sebenarnya awak boleh tukar dia kepada perpuluhan. Iaitu 0.2. Jadi Q dia automatik awak dapat Q-nya adalah 0.8. Macam tu. Seorang je tau. Okay. So, you dapat 0.8. Jadi, soalan kata apa? Kira kebarangkalian hujan turun 2 hari dalam seminggu.
Seminggu pemboleh hubara awak di skrip adalah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam tu. Okey? Jadi kita tengok soalan. Dia kata tepat 2 hari dalam seminggu. Hujan turun tepat 2 hari. Bila dia kata tepat 2 hari hujan turun, saya ambil pasal hujan turun 2, jadi partner dia sini adalah 5. So, apa yang perlu kamu buat di sini? Masuk dalam formula, iaitu X sama dengan 2. Okey, sama dengan N kita. N kita 7, C2. 7C2, lepas tu awak darab dengan 0.2 kuasa 2, 0.8, 7 tolak 2 ialah 5. Maksudnya ini awak punya R, ini awak punya N tolak R. Tekan kalkulator, dapat. Faham? Boleh? Boleh. Jadi sebenarnya bila awak kira X sama dengan 7, X sama dengan 6, X sama dengan 5, 4, 3, 2, 1 ni, kalau awak buat semua ni, nanti awak tambahkan jumlahnya 1. Jumlahnya ialah 1. Dan dekat sini sebenarnya dia boleh digambarkan dalam graf. Okey, dia boleh digambarkan dalam graf. Graf dia macam mana? Kalau dia 7, cara graf dilukis, awak akan buat sini 0, 1, saya buat 4 je lah. 7 banyak sangat. 2, 3, 4. Contohnya 4 hari. Jadi kebarangkalian 0, berapa sini? Contohnya 0.1. Untuk 1 berapa? Untuk 2, untuk 3, untuk 4. Dan graf dia dilukis, awak ambil titik dia, tarik ke bawah. Ambil titik dia, tarik ke bawah. Titik-titik ini, nilai-nilai di sini, bila awak tambahkan jumlahnya ialah 1. Itu graf dia. Nanti kita tengok soalan. Ada soalan yang graf bentuk graf macam ni. Jadi totalnya ialah 1. Cuma sekarang saya nak awak betul-betul faham. Kalau macam ni dia kata tepat 2 hari. So awak buat X sama dengan 2. Kalau soalan dia at least 2 days. At least 2 days maksudnya you ambil 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyak yang nak kena tambah. Bila banyak awak ambil 1 tolak yang awak tak nak ni. Okey, kalau dia kata at least, maksudnya sekurang-kurang. Kalau dia kata selebih-lebihnya, at most, paling banyak. Kalau dia kata at most, 5 days. Paling banyak, selebih-lebihnya 5 hari. Kalau selebih-lebih 5 hari, maksudnya hari yang terlibat apa? At most 5 days. Selebih-lebihnya 5 hari. 6, 7. Apa pula? 4, 3, 2, 1. Okey, bila dia kata selebih-lebihnya 5 hari, awak ambil 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Sebab dia kata selebih-lebih 5, at most 5 days. Bermakna 5 itu termasuk. Kalau saya kata kurang dari 5 hari, less than 5 days. 6, 7. Apa ni? 4, 3, 2, Ya. 1. 0. Okey, skala dia kata kurang dari 5 hari, maksudnya 4, 3, 2, 1, 0. Okey, sebab dia kata kurang. Less than 5. Maksudnya 5 tidak termasuk. Kalau saya kata lebih daripada 4 hari, more than 4 days, 5, 6, 7. yes, 5, 6, 7. 4 tidak termasuk. Jadi kalau dia ada ayat tambahan. Kalau kat sini kan dia kata tidak lebih. At least, at most. Tidak lebih, tidak kurang, sekurang-kurang, selebih-lebih. Kalau ada perkataan se atau tidak, maksudnya nombor itu termasuk. Kalau dia kata tidak lebih 5 hari, 5 termasuk. At least 5 days, 5 termasuk. At most 5 days, 5 termasuk. Tapi kalau dia kata kurang dari 5, 5 tidak. Kurang dari 5, 5 tidak termasuk. Lebih dari 5, 5 tidak termasuk. Tapi sekurang-kurang, selebih-lebih, tidak kurang, tidak lebih. So ada ayat tambahan se dan perkataan tidak, maka nombor itu termasuk. At least 5 days, 5 termasuk. More than 5, 5 tak masuk. Faham? Awak kena faham yang itu. Kalau tak, nanti awak tersilap. Boleh?
Okey tak? Boleh. Okey, boleh. So, sekarang kita tengok. Kita cuba soalan C. Kita cuba soalan C. Buat C dan D. Okey, cuba buat sekarang. C dan D. Siapa tak okey, bagi tahu. Saya akan terang lagi. Naufal dah join belum? Naufal? Belum ada Ada cikgu. Ada pun kau Mirul tak jawab lagi. Nak kena panggil mak dia ni. Tak ada kan Mirul? Kenapa Adam tak ada? Imran ada dah? Imran pun tak ada lagi. Kena. Hai, manalah. Berapa orang hari ni? 20 lebih. Mana soalan? Okey, boleh gerak tak? Okey, saya nak awak hantar jawapan. Tanya tak jawab. Hantar jawapan. Saya nak tengok. Okey dah. Tak dapat. Okey tak? Tak okey. Tak okey. Okey Tak apa, saya tunjuk. Tak apalah sebab baru 2 contoh kan. Okey. Jadi awak tengok saya tunjuk lagi. Okey, orang lain? Okey, siapa yang okey? Angkat tangan. Siapa yang dah gerak? Okey, jawapan dia kamu dapat 0.1792. Siapa yang dah dapat? Angkat tangan. Tak ada. Okey, tak ada, saya tunjuk. Okey, dia kata didapati seramai 6 daripada 10 orang murid. 6 daripada 10 orang murid kelas 5 Dahlia menyertai kelas tuition. Kira kebarangkalian jika 6 orang murid dipilih. Okey, dia join tuition adalah 6/10. Bermakna P kita adalah 0.6 pergi tuition. Yang duduk rumah dan diam tak pergi tuition sekarang tengah dalam selimut 0.4. Okey. Dia kata apa? 6 orang murid dipilih. Bermakna pemboleh ubah rawat di skrip kita 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Macam tu. Okey. Kemudian dia kata ayat soalannya apa? Ni dah sampai sini tengok soalan. Tidak lebih 2 orang. Tidak lebih 2 orang, jadi berapa orang yang terlibat? Tidak lebih 2 orang. So berapa orang yang terlibat? Respon sikit. 1. 1. Dan kosong. Sebab dia kata tidak lebih 2. Kan? Dia kata kat sini tidak lebih 2 orang. Okey, tidak lebih 2 orang. Okey, sorry, tidak lebih 2 orang. 2 orang terlibat ke tidak? Terlibat? Terlibat. Yes, 2, tidak lebih 2 orang. 1 dan kosong. Jadi, apa yang awak buat? Apa yang awak buat ialah, dekat sini kalau awak tengok, di sini ialah kita akan kira, carilah X sama dengan 2. Carilah X sama dengan 1. Carilah X sama dengan 0. Dapat jawapan, tambahkan ketiga-tiga ini. Dapat tak? Okey. Faham? Okey tak? Oi. Okey. Okey. Okey, kalau okey, sekarang tengok soalan seterusnya. Okey, awak tengok soalan seterusnya. Soal saya ubah. Tengok saya ubah soalan C. Kita masih guna data ni. Soalan saya nak selebih-lebihnya, okey, selebih-lebihnya 4 orang yang tak join. Selebih-lebihnya 4 orang tidak join. Okey, so apakah yang kita gunakan? Okey, cuba buat. Apa cikgu soalan? Selebih-lebihnya 4 orang tidak join. Okey, dapat? Cikgu, Ya. tadi cikgu cakap tidak kurang, tidak lebih daripada 4 orang. Saya kata tidak lebih 4 hari. 4 hari, 4 orang, sorry. Tidak lebih 4 orang. Okey. Kalau dia kata tidak lebih 4 orang. So, berapa? Ceritanya sekarang yang tak pergi tuition tau. Yang tak pergi tuition. Jadi awak kira apa? X sama dengan apa?
Okey, siapa dah siap boleh hantar kat saya? Iqmal, share jalan kerja. Saya nak tengok jalan kerja. Iqmal, share jalan kerja. Iqmal, share jalan kerja. Ya. Go. Ya, ya. Jawapan dia 0.563. Hantar jawapan. Saya nak jalan kerja. Saya kata hantar jalan kerja. Okey. Kalau awak tengok dekat sini dia kata tidak lebih 4 orang kan? Okey, tidak lebih 4 orang pergi tuition. Awak kira X apa kat sini? Tidak lebih 4 orang. So, awak tengok saya guna warna biru ni. Bila dia kata tidak lebih 4 orang tidak pergi tuition, saya kena tengok sebelah kanan. Sebab dia cerita pasal tidak pergi tuition. Tidak lebih 4. 4 termasuk ke tidak? Masuk. Jadi saya akan ambil yang mana sebelah sini. Termasuk 4. Betul? Kan? Betul tak? Betul. Jadi saya kena buat 1 tolak 5 dengan 6. Okey? Iqmal, awak tolak juga dengan 4 kan Iqmal? Betul tak Iqmal? Aku suruh kau share jalan kerja, kau tak share. Betul tak Iqmal? Iqmal, respon dalam WhatsApp pun tak apa. Cepat. Iqmal tolak 1 apa Iqmal? Engkau tolakkan 3 kan? 4, 5, 6 kan? Ya, kan? Itulah. Okey, Iqmal salah tolak. Jadi yang 4 ni jangan tolak. Sebab dia kata tidak lebih 4 orang. Bermaksud 4 orang ni saya nak.
Dia kata tidak lebih 4 orang, jadi 4, 3, 2, 1, 0. Jadi awak buat 1 tolak 5 dengan 6. Okey? Faham? Okey. Boleh? Okey. So, jawapan kamu dapat 0. Okey, Farisha kan? Farisha buat 0, 1, 2, 3 kan? Jadi kat sini 4 tak masuk. Jadi dan bendanya banyak tau. Kalau awak buat 0, 1, 2, 3 dah 4 benda yang kamu kena tambah. Jadi kamu kena tengok macam tu okey. Cumanya mungkin kamu tersilap tekan kalkulator macam tu. Dan Farisal kat sini silap sebab tak tambah dengan 4. Sepatutnya kena ambil X1, X0, X1, X2, X3 dan X4. Sebab dia kata tidak lebih. Tidak lebih 4. Macam saya katalah. Okey, awak cuba dengar. Kalau saya kata ini macam linear programming yang kita dah buat hari tu. Kan saya dah biasakan kamu. Bagi saya tak lebih RM4. RM4 boleh bagi tak? Tolong respon. Kalau saya kata tidak lebih RM4, bagi saya RM4 boleh bagi tak? Boleh. Okey, jadi RM4 boleh. Maksudnya 4 termasuk. Okey. Boleh ikut? Naim, okey tak? Boleh. Naim, okey tak? Kalau okey, angkat tangan Naim. Kalau awak nampak apa yang saya dah ajar ni. Naim, angkat tangan kalau okey ataupun respon. Okey, good. Sekarang buat soalan D. Soalan D. Encik Amirul baru masuk. Okey, Mirul. Mirul angkat tangan. Mirul kan yang masuk? Ya, okey. Tak apa Mirul. Mirul baru join. Jadi, orang lain buat soalan D. Okey, orang lain buat soalan D. Sekarang saya nak terang dekat Mirul. Sebab yelah dia tersilap faham tu. Kan saya cakap minggu depan tu minggu depan. Hari ni kan masih minggu ini kan. Jadi Mirul ingat minggu dah pukul 3. Okey, minggu depan tu maksudnya hari dah mula sekolah. Kan saya rasa saya dah tulis dah bila mula PDPR. Kan maksudnya minggu depan. Jadi minggu ni kita still pagi lagi. Okey. So Mirul tengok apa yang kawan dah belajar hari ni. Okey, kita dah bincangkan 3 soalan. Okey. Orang lain teruskan soalan D Saya nak terang ataupun siapa yang masih tak berapa okey, you boleh join dengar apa yang saya nak terang. Okey. So Mirul kat sini kita cari kita mencari taburan kebarangkalian iaitu kita nak cari probability distribution punya. Di mana kita kat sini sebelum ni kita kalau yang maths you belajar. Cari kebarangkalian 2 hari hujan dalam seminggu. 2/7. Macam tu. Okey. Jadi dekat sini yang kita belajar adalah pasal tentukan pemboleh ubah rawat diskrit. Apa dia pemboleh ubah rawat diskrit? Okey, Mirul tengok dekat sini. Orang lain ada modul kan? Boleh tengok soalan saya ada share kan? Yang modul. Okeylah saya tarik macam ni. Okey Mirul, kita tengok soalan nombor 1 dulu. 1A Mirul. Mirul angkat tangan kalau kau dengar. Okey, bagus. Alah cukup lah sekali angkat tangan lagi kau Okey, so yang tak faham boleh dengar lagi sekali. Sebab dekat sini silap tambah. Sorry. Kata padam semua. Silap tambah habis awak. Kan tadi macam tadi kan. Saya nak 4 awak buang juga. Okey, jadi dekat sini tengok betul-betul apa yang perlu kita buat. Okey, sebab pemadam ni kadang-kadang saya boleh padam dengan laju. Kadang-kadang saya kena tekan-tekan macam ni. Itu yang jadi lambat. Okey. Alamak. Okey, Mirul tengok dia kata kebarangkalian sebuah bas akan lewat tiba ke sekolah adalah 0.15. Cari kebarangkalian dalam 5 hari persekolahan. 5 hari persekolahan, jadi kita punya pemboleh ubah rawat diskrit yang saya tulis kat bawah ni. Pemboleh ubah rawat diskrit adalah bilangan-bilangan yang boleh kita uji. Kalau dia kata 5 hari, maksudnya yang kita boleh uji langsung tak datang lewat, 0. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. So 0 hingga 5. Okey? Jadi dekat sini dia kata cari kebarangkalian 5 hari persekolahan didapati bas datang lewat 2 hari. Jadi apa yang perlu buat di sini, kita akan buatkan ni macam korang punya akaun tunai.
Okey, dia kata datang lewat. Okey, lewat saya buat pangkah. Lewat. Saya letakkan sebagai P iaitu kita punya kebarangkalian yang kita uji. Sebanyak 0.15. Automatik you kena tahu Mirul, dekat atas ni saya dah bulatkan warna pink, P tambah Q ialah 1. Jadi kalau saya tahu P, automatik saya dah boleh tahu Q. Q apa? Q kita adalah 0.85. Sebelah kiri iaitu P kita pasal datang lewat. So sebelah kanan akan cerita pasal datang awal. Kita senaraikan kita punya pemboleh ubah rawat diskrit iaitu 5 hari dia datang lewat, 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari, 0 hari. 5, so kalau 5 datang lewat, 0 hari datang awal. 4 lewat, 1 hari. 3, 2, 2, 3, 1, 4, 0, 5. Macam itu. Okey? Jadi dekat sini soalan kata dekat sini dia minta kita cari 2 hari datang lewat. 2 hari datang lewat, so kita gariskan dekat sini. Maksudnya 2 hari datang lewat, 3 hari dia akan datang awal. Jadi pengiraan dia, tengok saya buat yang warna biru. Okey, 2 hari datang lewat. So kita buat 2 hari, kita buat X sama dengan 2. Formula dia Mirul, kita ambil ke atas ni yang warna biru ni. Ada N, X sama dengan R. Okey, formulanya adalah N. NCR. Formula ke atas ni, NCR. Apakah N? N dia adalah 5. Iaitu kita punya bilangan hari. 5C. Ujian kita, R kita ialah 2. P apa P? P kita 0.15 kuasa 2, 0.85 kuasa 3. So Mirul tekan kalkulator. Kat mana nak tekan kalkulator? Kita ambil NCR. N kita 5. So tekan 5. Tekan 5. Tekan shift. 5C3. 5C2. Tekan sama dengan. Okey, dapat 10 darab 0.15 kuasa 2. Okey, sama dengan darab dengan 0.85 kuasa 3. Kuasa 3. Tekan sama dengan. So, itu jawapan yang kita dapat. Ambil 4 titik perpuluhan. Okey, Mirul, boleh nampak setakat ni? Angkat tangan kalau nampak Mirul. Okey, kalau soalan saya Mirul, saya kata saya nak 4 hari datang lewat. So kalau 4 hari datang lewat, maka saya akan ambil 4 lewat lah. Kat mana 4 lewat? Ni 4 lewat. 4 lewat bermakna kita ambil ni. So Mirul tukarkan dekat R-nya 4, sini 4. Okey? NCR jadi sini 4 dan sini akan jadi 1. Tukar yang itu. Okey? Sekarang saya ubah soalan. Okey, tengok yang saya letak warna hijau. Soalan saya, 4 hari datang awal. 4 hari datang awal. Jadi Mirul kena tengok kolom yang awal. 4 hari datang awal, jadi Mirul ambil yang ini. So, tengok 4 hari datang awal. So, pengiraan kita adalah X sama dengan 1. Sebab 4 hari awal bermakna lewatnya 1. Okey, tak nampak ya warna tu. Okey, so kat sini X sama dengan 1. N. N kita 5. C kita 1. P kita 0.151, 0.854. Sebab dia nak 4 datang awal. Okey? Kalau soalan kata sekurang-kurang 3 hari lewat. Sekurang-kurang 3 hari lewat. 3 termasuk tak Mirul? Kalau Mirul boleh on mic. Kalau dia kata sekurang-kurang datang lewat 3 hari. 3 termasuk tak Mirul? Masuk. Jadi kalau dia kata sekurang-kurang 3 datang lewat. Maksudnya kita ambil 3 ni, ambil ini dan ambil ini. So ada 4 benda.
Jadi kalau ada 4 benda, sebenarnya Mirul kena tambahkan X0 tambah X1 tambah X2 tambah X3. Tapi banyak sangat yang nak kena tambah sampai 4. Jadi apa yang Mirul boleh buat sebenarnya ialah Mirul boleh buat, okey, Mirul ambil 1, Mirul tolak yang Mirul tak warnakan purple tu. Iaitu Mirul tolakkan X sama dengan 4, Mirul tolakkan X sama dengan 5. Sebab total kebarangkalian kalau kita kira 0, 1, 2, 3, 4, 5, total dia adalah 1. Jadi saya nak yang purple, saya akan buat 1 tolak yang saya tak warnakan. Faham Mirul? Faham? Faham. Sekarang buat soalan D. Siapa yang dah siap soalan D, tolong share jawapan dekat saya. Saya nak jalan kerja. Okey, ada yang hantar dah. Alhamdulillah. Okey. Okey. Okey, good. Okey, good. Betul Syahli Hati? Lagi siapa dah hantar? Okey. Ainul ni yang... Oh, yang tadi Ainul So, 0, 6, 1. Okey. Okey, Ainul. Miza. Okey, Miza, awak tengok kat situ dia kata sekurang-kurang 7. Bila sekurang-kurang 7, 7 termasuk tak? Miza yang kedua yang salah. Atas betul. Termasuk. Bila termasuk, jadi kena buat 1 tolak apa dia? Siapa baru join? Okey, Miza. Miza, cuba awak respon dekat WhatsApp saya. Kamu kena buat 1 tolak apa? Okey, saya dah kata ambil 4 titik perpuluhan. Amjad, awak ambil 2 titik perpuluhan. 3. Ambil 4 titik perpuluhan. Lebih selamat. Okey, yang awak buat tu. Okey, betul. Tapi jawapan akhir kamu salah. Bilangan titik perpuluhan. Sebab kita belajar ni nanti kami 4 titik perpuluhan. Dia menggunakan sifir 4 angka. Yasmin. Dia kata sekurang-kurang 7. Sekurang-kurang 7. Jadi kalau awak tengok dekat sini, bila dia kata sekurang-kurang 7 sebanyak 8 kali, nombornya ialah 7 dengan 8. Kan? Yasmin salah tekan kereta ke apa? Yasmin buat 7 dengan 8 betul. Tapi, kenapa jawapan akhir salah? Yasmin tekan balik kalkulator. Pengiraan betul dah. Okey, dia macam ni Okey.
Sorry saya tersilap terang tadi saya rasa. Awak tengok kat sini dia kata dalam satu pertandingan menembak kebarangkalian Syahidah berjaya menembak mengenakan sasaran 0.85. Dia kena sasaran. Okey, jadi soalan kat sini dia kata cari kebarangkalian tembakan kena sekurang-kurang 7. Okey, saya tersebut satu tolak tadi kot. Sebab saya duk tengok kawan punya jalan kerja ni. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok dia kata kena sasaran 0.85. Okey, ini kena. Bermakna tak kena adalah 0.15. Okey, Miza dah buat betul dah cara ni. Okey, jadi awak senaraikan. Dah betul dah awak senaraikan. Dia cerita pasal berapa kali? Sebanyak 8. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yang ini pun sama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekurang-kurang 7 kali. Bila sekurang-kurang 7 kali, kena. So, awak ambil 7 dengan 8. Kan? Sebab dia kata 7 kali kena. Sekurang-kurang 7 kali kena. Bermakna 7 dengan 8. Tak payah buat satu tolak. Kalau satu tolak ni, kalau saya kata at most, iaitu sebanyak-banyaknya. Kan 6 kali. Kena. Paling banyak 6 kali. So kalau 6 kali, paling banyak 6 kali, maksudnya 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baru buat satu tolak 7 dengan 8. Okay, good Miza. Syaril tak hantar jawapan. Ya, Afiq, awak nak tanya apa? Tanya. Okay. Dah, cepat. Ya. Nak tanya, apa yang minus 1 tu? 1 minus 2, kalau awak tengok kalau soalan saya, kan, at most 6. Kan, kalau at most 6, maksudnya paling banyak 6. Paling banyak 6, maksudnya saya akan ambil 6. Paling banyak 6. So, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, maksudnya sepatutnya kamu akan buat kira. X sama dengan 0, tambah X sama dengan 1, tambah X sama dengan 2, sampailah tambah sampai ke X sama dengan 6. Banyak ni awak nak tekan kalkulator. Jadi, awak buat 1 iaitu keseluruhan. Awak tolak yang awak tak right ni. Yang mana? Yang 7 dengan 8 dengan 7. Itu baru buat satu tolak. Jadi satu tolak ni kamu gunakan untuk mengurangkan kamu tambah. Kalau tambah tu contohnya macam soalan yang sekarang sekurang-kurang 7. Bila dia sekurang-kurang 7, maksudnya 7 dengan 8. 2 je nak tambah. Tambahlah 2 tu. Tak payah buat satu tolak. Faham? Yang bertanya. Faham tak? Okey. Okey Nabila, bagus. Betul. Yes, betul dua-dua. Alhamdulillah. Okay, next. Oh, ya ke? Okey. Hari ni saya nak fokus dekat tajuk ni. Kalau awak okey ni, yang subtopik yang ini je dulu. Kau kenapa Yasmin? 8? Oh. Betul. 7. Nah, apa 8C8. Okey, mari kita tekan kalkulator. Sian ni, ada kawan buat dah. Jalan kerja saya nampak betul, tapi kenapa jawapan dia salah? Okey, tengok untuk 8C8. Kita tekan kalkulator. 8C8. 8, tekan shift, tekan bahagi. 8C8. Okey, sama dengan, darab dengan, okey, 8C8 iaitu 0.85.
0.85 kuasa 8/8 jadi kuasanya pun kuasa 8. Okey, sama dengan darab dengan 0.15 kuasa 0. Kuasa 0 sebenarnya 1. Okey, kuasa 0. So, tekan sama dengan. Okey, 0 perpuluhan itu yang awak dapat. Nampak? Yasmin, nampak? Kau tekan macam mana tu? Dapat ini jawapannya sepatutnya, Yasmin. Yasmin, tekan balik kalkulator. Clearkan dulu kalkulator awak. Tekan shift, tekan mode, tekan 3 dan equal. Clearkan dulu. Takut dia punya kalkulator mode awak tak betul tu. Okey, Yasmin? Jalan ke jawab betul, Yasmin. Tapi awak salah tekan kalkulator. Saya yakin awak salah tekan kalkulator. Okey? Boleh? Tolong respon. Okey tak? Naufal, okey Naufal? Naim? Okey. Is okey tak? Okey. Okey. Nisa, Alia, ramai ni. Siapa? Ainul dah hantar tadi Okey, boleh? Boleh kita cuba soalan seterusnya? Boleh. Okey, yang yang fly high ni tadi seorang je hantar jawapan. Yang Iqmal, betul Iqmal. Iqmal betul. Okey. Nuaim, bukan Nuaim Nukman. Nuaim Nukman tu budak saya tahun lepas. Nuaim dengan Danish Akmal. Okey tak? Saya aku nak buat nombor 2. Nombor yang ni, yang kedua ni. Baru nak buat ke tak faham? Saya tak tahu nak buat macam. Oh, tak tahu nak buat. Okey, awak tengok. Dia kata sekurang-kurangnya 7 kali. Bila sekurang-kurang 7 kali, dia cerita kena tembakkan. Sebab ayat dia, cari kebarangkalian bahawa tembakannya mengena sasaran. Kena sasaran maksudnya kamu kena tengok kolom kena. Kolom kena kat mana? Ni sebelah kiri. Itu kolom kena. Sekurang-kurang 7 kali. Kalau sekurang-kurang 7 kali, kita try ada 8 kali. Kalau sekurang-kurang 7 kali, maksudnya apa jawapan kita yang kita ambil? Kita nak ambil R-nya yang mana? Kita ada 0 sampai nombor 8. Kalau sekurang-kurang 7. So, awak ambil yang mana? Nombor apa yang awak ambil? Kita 8. 7 dengan 8. Betul lah tu. So 7 dengan 8. Jadi bila 7 dengan 8, ini bererti kamu kira X sama dengan 7. Masuk formula N, 8C7. P-nya 0.85. 7, 0.151. Kita buat lagi X sama dengan 8. X sama dengan 8. 8C8. 0.85 kuasa 8. 0. Cikgu sangkut. Ya ke? Aduh, sangkut balik ya. Okey, sana. Cik, Mikael. Stop main game. Stop. Line Umi tak okey ni. Okey, okey tak? Masih tak okey ke suara saya? Cakap Kak Dina sudah stop semua. Okey. Okey tak? Boleh dengar. Okey. Jadi dekat sini awak tengok awak buat 8C8 0.85 kuasa 8 0.15 kuasa 0. Jadi awak tambahkan kedua dua ini. Faham? Boleh? Okey. Boleh. Okey. Yasmin, suara saya okey? Masih sangkut? Sangkut teruk cikgu. Oh, ya ke? Sangkut teruk. Okey. Awak buat nombor soalan E. Saya keluar sekejap, saya masuk balik. Buat soalan E. Clear tak? Dengar? Buat soalan E. Okey. Okey. Tolong bagi tahu kawan, kalau yang tak dengar, awak tuliskan dekat chat buat soalan E. Saya keluar dan saya masuk balik.
Hello, Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Okey tak? Dengar. Okay. Okey Saya rasa tadi sebab saya terbuka yang screen recorder tu 2. Saya tak perasan. Sekejap, Okey, buat soalan ni. Soalan E Cuba buat soalan E. Oh. Siapa dah siap boleh hantar kat saya. Okey, Ainul. Ainul bagus, betul. Okey, Zeti, betul. Okey, Farisa. Kosong point. Okey, good. Alia. Okey. Okey, Alia. Ya, begitu Fatini. Okey, lagi Diana. Lelaki mana ni? Tak ada pelajar lelaki ke saya ni? Okey, Diana. Naim, hantar jawapan Naim. Saya nak tengok Naim. Naim hantar jawapan. Okey, Amjad. Okey, Iqmal, yang awak hantar tadi betul. Yang sekarang Iqmal, hantar. Iqmal ni dia nak juga type. Aku suruh hantar gambar jawapan. Amin. Nurul Amira. Okey, Mira. Ha. Yalah, Iqmal. Okey, Mirul. Naufal. Hantar jawapan, Naufal. Naim. Naim. Hantar jawapan. Lepas ni saya nak korang hantar dalam grup. Kan dalam grup sebenarnya ramai parents. Supaya mak korang nampak siapa yang anak dia hantar jawapan dengan tak hantar jawapan. Kenapa? Buat soalan E, Naim, sekarang. Buat soalan E. Okey, Umar. Okey, good, Umar. Okey, Nisa. Bagus. Lepas ni saya nak share dalam grup bagi mak ayah, mak korang tengok. Dalam grup ramai mak-mak ya. Okey, Kemal. Dah. Okey, teruskan soalan F. Soalan F. Pelajar fly high yang lelaki tolong hantar jawapan. Saya nak tengok. Okey. Saya memang akan check awak punya jalan kerja supaya awak buat. Saya tak nak saya bagi je, awak pun dengar je. Tak nak.
Soalan ni sebenarnya, rupanya tadi Afiq tanya. Soalan kalau yang macam ni dalam kertas 1, dia 3 ke 4 markah. Tapi ini adalah asas untuk kamu jawab kertas 2, 10 markah. Sebab dalam tajuk ni dia ada 2, binomial dengan normal. Biasanya binomial 5 markah, normal 5 markah. Macam mana soalan 5 markah? Macam ni lah. Dekat kertas 2 ada, kertas 1 ada. Kertas 2 5 markah, kertas 1 nanti mungkin 3 ke 4 markah. Jadi dia markah yang banyak. Sebab tu saya nak awak buat dan faham betul-betul. Afiq, Afiq, mana satu ni Afiq? 0.3. Oh, okey. Afiq, jawapan nombor 1 awak yang mana? 3, 4 tapi tak jawapan yang mana satu ni? Sebab awak buat 3 dengan 4 tapi lepas tu awak tak bagi jawapan yang mana? Sama ada 3 dengan 4 tu nak tambah ke apa ke? Jawapan awak yang mana ni? Kosong. Yang kedua betul. Yang pertama tu Afiq. Yang pertama apa awak nak buat jawapan tu? Sebab kat situ ada sama dengan kat bawah tu apa tu? 0.9875 Tak nampak lah tulisan awak. Tak clear. Afiq yang pertama tu check balik 09375. Okey. 09375 tu Afiq dapat dari mana? Cuba tunjuk bagi tahu saya. Dari mana dapat 0.9375 tu? Tiga dengan 4 awak tambahkan. Cuba awak tekan kalkulator. Macam mana awak dapat 0.9? Sedangkan dia 0.08125 dengan 0.0625. Cuba awak tambahkan. Dapat tak 0.9? Okey, bagus. Kalkulator Yasmin merajuk. Okey, tak apa. Merajuk pun betul. Okey, Syaril. Okey, betul. Naufal dia tak hantar tau. Okey, tak ada lagi dah hantar. Okey, Danish. Okey, good, betul. Okey, dah. Soalan F, boleh tengok, boleh cuba. Ada yang dah hantar juga jawapan kat saya. Okey. Siapa yang okey, dia laju lagilah banyak awak nampak. Okey. Jadi dekat sini. Okey, tadi kalau awak tengok saya dah buatlah, saya dah tunjuk kalau dia dia tu apa ni terbalik. Maksudnya dia bagi P cerita pasal yang datang awal tapi dia nak datang lambat. So kita tengok je daripada kolom yang opposite dia, sebelah dia, kanan dia macam tu Okey. Okey, so sekarang kita tengok soalan. Okey, saya nak awak tengok soalan H. Siapa dah buat F, tengok soalan H. Soalan H. Okey, sebab F tu dia yang soalan F tu dia lebih kurang yang sebelum ni je. Sekarang soalan H. H ni dia lain sikit. H. Tengok soalan H. H. Awak baca dulu, tengok, nanti saya akan terang. Okey, good, Farisha.
Okey, tak ada orang hantar Okey, soalan H ni saya terang. Awak tengok, dia kata Rosdi dan Zaharuddin bertemu dalam final pertandingan tenis. Pertandingan berakhir bila mana-mana pemain memenangi 3 set. Okey, memenangi 3 set. Kebarangkalian Zaharuddin memenangi mana-mana set adalah 0.4. Jadi kalau Zaharuddin menang 0.4, bermakna kebarangkalian untuk seorang lagi siapa nama? Rosdi. Okey, bermakna Rosdi akan dapat 0.6 sebab dia berdua je. Okey, soalan kata hitung kebarangkalian Rosdi memenangi pertandingan selepas bermain 3 set. Rosdi akan menang selepas bermain 3 set. Jadi dia kata pemenang akan dikira apabila dia memenangi 3 set. So, soalan yang pertama, kita nak Rosdi yang menang. Nak dia lepas dia main 3 set, dia menang. Bermakna kita akan kira kebarangkalian main pertama Rosdi menang. Main kedua Rosdi menang. Main ketiga pun Rosdi yang menang. Jadi dianggap Rosdi menang. Kalau Rosdi menang, okey, Zaharuddin menang, Rosdi menang. Selepas main ketiga, Rosdi dah menang belum? Kalau yang bawah ni. Ni dah main 3 kali. Rosdi menang ke kalah? Menang. Belum. Sebab soalan kata dia akan menang selepas main 3 set. Sekarang dia baru menang 2 set. Jadi dia tak dianggap pemenang lagi. Walaupun kalau ikutkan sini menang lah. Tapi pemenang akan dikira selepas main 3 set. Dan 3 set tu dia mesti menang. Nampak? Dia mesti memenangi 3 set. Jadi kalau nak menang 3 set, so kena menang 3-3 kali lah. Barulah dikira Rosdi menang. Jadi Rosdi menang dekat sini 0.6 darab 0.6 darab 0.6. Jadi ini sebenarnya kebarangkalian yang kamu belajar matematik biasa je. Masa level 4 you belajar yang ini. Okey, yang kedua. Rosdi memenangi pertandingan selepas bermain 4 set. Bermain 4 set. So kita kira apa? Kebarangkalian apabila dia nak main 4 set baru menang. Kita bagi chance Rosdi menang yang pertama. Yang kedua Rosdi menang. Yang ketiga kena Zaharuddin yang menang. Yang keempat Rosdi menang. So kat sini dikira Rosdi menang. Selepas bermain 4 set. Lepas tu kita buat lagi. Apa dia? Bagi Rosdi menang. Bagi Zack menang. Rosdi menang. Rosdi menang. Dia main 4 kali baru dia menang. Okey? Lepas tu ada lagi tak? Ada lagi tak? Kalau awak faham, awak boleh bagi lagi satu. Apa dia? Ni R menang, Zack menang. Lepas tu main lagi sekali, R menang. Barulah Rosdi menang. Rosdi menang, Zaharuddin menang. Rosdi menang, Rosdi menang. Barulah Rosdi menang. Okey, yang satu lagi set apa agak-agak? Siapa nak cuba? Dia nak main mesti 4 set. Dan untuk dia menang, R tu mesti ada 3 huruf. So apa kat sini? Siapa bagi kod ada yang type? Z dulu. Z, lepas tu R. Okey. Z, R. Jadi apa benda? R adalah 0.6. R 0.6. Z 0.4. R 0.6. Okey, ini satu set. Set kedua, R 0.6, 0.4, 0.6, 0.6. Set ketiga 0.4, 0.6, 0.6, 0.6. Jadi sebenarnya kalau awak tengok benda ni, dia ni adalah benda yang sama akan didarab dengan 3. Faham tak? Okey, tengok betul-betul balik. Tak faham, tanya. Tak faham, onkan mic and bertanya.
Okey, Ainul. Betul. Okey. Ada yang tak faham? Ada nak saya terang lagi sekali? Soalan H? Nak. Okey. Kat mana yang tak faham sekarang? Cuba bagi tahu saya kat mana yang awak tak faham. Saya tak faham kenapa kena sampai buat Z, R semua ni. Sebab dia kata dekat sini Rosdi memenangi pertandingan selepas bermain 4 set. Saya mesti buat 4. Dan dia nak dikira menang apabila dia main 3 kali. 3 kali dia main dan 3 kali dia menang. Jadi saya kena buat, dia nak main 4 set. Mesti 4 set. 1, 2, 3, 4. Mesti ada huruf R 3 kali. So letaklah R. Kalau R, Z. Ini boleh ke tak? Ini boleh ke tidak? Yang pertama tu boleh tak? Cuba respon. Tolong respon. Boleh. Yang pertama tak boleh. Sebab dia nak R menang selepas main 4 set. Kat atas ni dia kata main 3 set, dia menang, dia dah dikira pemenang. Habis kalau R ni dia dah main 3 kali dan dia menang ketiga-tiga, dia dah dikira pemenang lah, buat apa nak main lagi sekali? Faham? Sebab tu tengok dekat sini saya nak R3, tapi jumlahnya mesti main 4 kali. Bermakna tak boleh buat R. Kalau saya buat R, bermakna dah menang dah dia. Sebab dia 3 kali main dan menang, dia dikira pemenang. Jadi tak payahlah buat lagi sekali. Faham tak? Jadi dekat sini awak cuma ambil RZRR, RRZR, ZRRR. Okey? Ceritanya mesti menang 3 kali. 3 kali dia menang, 3 kali dia menang, baru dikira pemenang. Soalan kedua, tapi dia nak mesti main 4 kali. Mesti main 4 kali. Jadi yang pertama ni, yang atas ni kita tak ambil kira. Sebab dia main 3 kali berturut, dia dah menang. So dia dah dianggap pemenang. Tak payahlah main yang keempat. Boleh? Okey? Boleh tak? Boleh. Okey, so ini untuk taburan binomial. Okey, saya teruskan sedikit saja lagi. Yang ini mudah. Yang ini mudah. Tadi awal-awal saya dah bagi tahu dah formula mean. Formula mean formulanya adalah N darab P. Okey, apa dia formula variance? Formula variance adalah N darab P darab Q. Okey, sisian piawai ataupun standard deviation adalah N darab P darab Q square root. Okey, pelajar suka tanya, cikgu bila masa nak guna mean yang ini? Kenapa tak guna mean? Formula mean kan kamu belajar jumlah X sama dengan jumlah X bahagi dengan N. Ataupun mean ialah jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Ini yang kamu belajar. Okey, kenapa kali ni kita guna ini? Okey, kamu nak tahu kita guna formula ini apabila, you tengok dekat sini, satu dadu adil dilambung 15 kali. Kebarangkalian mendapat nombor 3. Mendapat nombor 3. Dapat nombor 3. Dapat lawannya tak dapat. So dia ada opposite. Jadi dekat sini dia kata dapat nombor 3 bermakna P kita pasal dapat nombor 3. Maka Q kita adalah 5/6. N kita berapa? N kita 15 kali. Jadi mean adalah 15 darab 1/6. Variance adalah N 15, P 1/6, Q 5/6. Standard deviation ataupun sisian piawai 15, 1/6, 5/6, square root. Faham? Boleh? Mudah saja. Tapi soalan tak semudah inilah. Okey, saya terang soalan. Sama je sebenarnya lain tu. Okey, saya soalan C lah.
Kebarangkalian pelajar sains dari sekolah tertentu lulus ujian matematik tambahan. Lulus matematik tambahan 0.85. Bermakna gagal dia adalah 0.15. Berapa orang? N-nya ialah 60. Okey, jadi soalan tanya min. Min ialah N darab P, 60 darab 0.85. Variance-nya adalah NPQ 60, 0.85, 0.105. Then kita tengok standard deviation atau sisian piawai. Okey, 60, 0.85, 0.15, square root. Okey? Boleh? Cuba jawab soalan B dan D. B dan D. Okey, buat sekarang. Okey, dapat jawapan?
Siapa dah dapat boleh share kat saya? Belum ada? Okey tak? Faham tak? Okey, dah ada hantar. Wah, ada dah siap. Okey, good. Okey, Diana. Okey, Syaril. Okey, Farisha. Amjad, saya nak jawapan. Bukan jalan kerja macam ni je. Kena saya nakkan jawapan. Amjad dah buat awal Tak lah cikgu. Baru Betul? buat. Tekan calculator terus. Jangan macam tu. Okey. Fatini, kau ngelat Terkejut saya. Saya tengok tiba-tiba hilang. Hantu ambil. Okay, Yasmin. Okay, good. Wah. Tajuk ni sebenarnya, kalau keluar soalan peksa, dia panjang ayat dia. Budak tak nak baca. Tapi sebenarnya tajuk ni senang kan. Kalau awak dah faham dia punya tu lah kan. Ya, P-nya apa. Okey, Fatini. Kau jangan tarik balik Dah bagi, tarik balik burut siku. Ya, Danish, kira. Kira dia punya jawapan lah macam ni kan. Macam ni saya tak kira tadi. Awak kira lah. Wah, bagus-bagus. Alhamdulillah. Barulah ada kesedaran nak periksa masing-masing Okey, Anja, Tania. Cikgu. Ya. B dengan D je kan? Ya, B dengan D. Okey, bagus. Masing-masing laju. Okey. Zeti, awak yang B tu 32.4. Awak jawab itu, awak jawab soalan B ke? Kita jawab B dengan D kan sekarang. B dengan D. B awak tu silap.
Naim, hantar Naim. Saya nak tengok Naim punya. Naim hantar jawapan. Okay, good. Tanya Danish. Okay, bagus. Wah, awak tahu tak? Saya habis je kelas ni, saya kena clearkan galeri saya. Memang selalu lah. Tapi Alhamdulillah, saya sangat berpuas hati. Sekarang masing-masing dah laju dah. Maksudnya, awak jawab lah kan. Naufal, bila kau nak hantar? Naufal. Naufal, awak tak hantar lagi pun. Awak jawab tak? Okey. Zaiti, yang tu baru betul. Jawab cikgu. Yelah, sebabnya kau tak tunjuk. Macam mana aku tak tahu kau jawab? Okey, Naufal, bagus. Bukti, jangan cakap je. Okey. Okey, good. Okey, Alhamdulillah. Okey, ramai dah hantar. Okey. Cikgu yang ni kan jawapannya. Soalan E. Okey, Anja awak buat 126. Okey, sebab cuba tengok 3/7 tu biarkan dia dalam pecahan. Sebab awak tukar perpuluhan, lepas tu awak ambil 0.43. Sebab tu dia jadi jawapan macam tu. Okey? Jadi awak dapat 54/18 kan? Okey, ni kawan kamu tanya dia dah buat soalan E ni dia buat. Soalan E dia kata 3 daripada 7 bateri yang dijual di pasar malam adalah rosak. Okey, Zakaria membeli 126 biji bateri dalam 1 minggu. Okey, jadi bateri tak bolehlah perpuluhan. Nabila, bateri kalau dah rosak kena buang. Tak boleh perpuluhan. Kan je? Bateri, bilangan manusia, bilangan kerusi tak boleh perpuluhan. Dia mesti nombor bulat. Jadi kalau jawapan kamu 54.18 tak boleh biarkan dalam 54.18 tetapi jawapan kita adalah 54. Kalau jawapan kita ini macam juga tajuk progression pula. Apa ni linear programming hari tu kan saya kata. Kalau dia 54.18, kamu kena jadikan dia 54. Kalau dia 54.68, contohnya kalau bundarkan dia jadi 55 kan? Betul? Tapi sebenarnya kamu tak boleh ambil 55 sebab 54.68 dia belum complete jadi 55.
Okey. So, awak biarkan dia dalam 54. Sebab kalau awak ingat dalam linear programming hari tu, bila kita nak cari jawapan, kita nak tengok dia kena ada dalam kawasan berlorek tu, yang itu. Faham? Boleh? Okey tak? Jadi kalau dia ukuran tak apa. Kalau ukuran, contohnya ukuran ketinggian, ukuran berat, itu tak apa dalam perpuluhan. Kamu boleh biarkan dia dalam perpuluhan. Okey. So habis yang ini kita tengok sedikit soalan dia combine lah daripada apa yang kita dah tengok tadi. So awak tengok soalan ini. Okey. Kat sini dia kata 85% tembakan yang dilepaskan oleh Amir adalah mengenai sasaran. 85% kena sasaran. Jadi awak buatlah jadual. Okey, 0.85 kena iaitu P awak. Ini cerita pasal kena. Q awak 0.15 cerita pasal tak kena. Cari bilangan minimum tembakan oleh Amir yang mana kebarangkalian mengenai sasaran. Sekurang-kurang 1 kali. Kan? Sekurang-kurang sekali. Sekurang-kurang sekali. Melebihi 0.95. Ini bererti soalan ini tak ada N. Sebab dia tanya cari bilangan minimum tembakan. Saya tak tahu berapa kali. So, jadual ini tak boleh kita lengkapkan. Okay. Jadi sebab apa? Sebab saya tak tahu N-nya berapa. Dia kata kat sini kebarangkalian mengenai sasaran, kena sasaran iaitu X, sekurang-kurang iaitu lebih besar sama dengan 1. Melebihi lebih besar 0.95. Itu jalan kerja. Jadi lagi tadi senang. N-nya ada boleh tekan kalkulator. Kali ni N-nya tak ada. Jadi buat formula NCR. N saya tak tahu. Jadi biarkan kekalkan dia dengan N. Okey, kalau awak tengok dia kata sekurang-kurang sekali. Bila sekurang-kurang sekali, saya tak tahu N-nya berapa. Mungkin 4, mungkin 8, mungkin 7. Kalau sekurang-kurang sekali, apa yang saya nak nombornya sebenarnya? Apa dia? Ini N tak ada kan? N-nya tak ada. Contohlah saya kata N-nya 5. Kalau sekurang-kurang sekali, so saya akan cari X sama dengan apa? Respon sikit. Sekurang-kurang sekali. Sekurang-kurang sekali, 5 lagi. X sama dengan? 4 lagi. 3 lagi. 2. Lagi, ada lagi tak? Sekurang-kurang sekali. Sekali masuk tak? 1. Jadi yang saya kosong ambil? Tak. Jadi kosong saya tak ambil. Jadi sebenarnya kalau ini X sama dengan kosong kan? Tapi kosong ni kita tak nak. Kita tak ambil. So apa cara yang paling mudah kita nak kira? Sekarang dalam kes soalan ini saya tak tahu N. Okey, saya tak tahu N. Maksudnya nombornya saya nak 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke N yang saya tak tahu. Jadi, apa saya kena buat? Nak paling mudah, kita buat apa? Banyak tak kita nak tambah ni? Banyak tak? Banyak. Jadi, kalau banyak kita nak tambah, apa kita kena buat? Nak tambah ke nak? 1 tolak Ya. dengan kosong. Yes, awak buat 1 tolak X sama dengan kosong. Lebih besar 0.95. Inilah bentuk soalan. Dekat sinilah yang awak sangkut. Lagi tadi okey je. Tiba soalan macam inilah nanti awak sangkut. So, kita buat 1 tolak X sama dengan kosong. Jadi, 1 tolak. Jadi, awak buat kat sini. Okey, negatif. Ini X sama dengan kosong. Lebih besar 0.95 tolak 1. Jadi, negatif 0.05. Ini yang awak akan buat. Okey, lepas tu apa yang awak dapat di sini? Awak tengok, dia kata negatif. Nampak tak? Negatif, saya nak hapuskan negatif, maksudnya saya bahagi dengan nombor negatif. Negatif 1. Bawah ni pun saya bahagi dengan nombor negatif. Bila saya bahagi dengan nombor negatif, maka tanda ini akan berubah. Jadi, saya akan buat X sama dengan kosong. Okey, kurang 0.05. Ini yang awak akan buat. Okey, ini hati-hati. Sebab dekat sini,
melibatkan tukar-tukar tu. Ada awak kena tukar lebih besar, nanti awak tukar. Okey, awak kena tahu kenapa kita tukar lebih besar daripada lebih besar kepada lebih kecil. Iaitu apabila kamu bahagi nombor itu dengan nombor negatif. Bila kamu bahagi dengan nombor negatif, maka tanda dia akan berubah. Bukan main suka-suka, nampak negatif-negatif, kamu pergi potong aja suka-suka macam tu. Tak boleh. Okey, awak tak boleh buat. Okey, ni nampak negatif, potong. Tak nak, tak boleh. Okey, ini tidak boleh sama sekali. Jadi, apa yang perlu kamu buat iaitu buat macam saya tunjuk tadi, kita bahagi dengan nombor negatif. Bila kita bahagi dengan nombor negatif, baru kita tahu tandanya akan berubah. Okey, tanda dia akan berubah. Maka, dia bermula dengan lebih besar, dia berubah jadi lebih kecil. Okey, so sampai sini awak tengok X sama dengan kosong kurang daripada 0.05. Jadi kita pun buat X sama dengan kosong. Jadi N saya tak tahu, N saya tak tahu, NCR, N saya tak tahu, NCR, R saya kosong. P saya 0.85 kuasa kosong, Q saya 0.18, N tolak kosong iaitu N. Apa pula 8, 5. Okey, 0.15. Dan kurang dari 0.5. Awak tekan kalkulator NC kosong. NC kosong, N-nya tak ada. Jadi sebenarnya maksudnya kat sini NC kosong, maksudnya tekan je lah apa-apa N. Tekan 5 ke, tekan 4 ke, tekan N saya 5, 5C kosong. 5C kosong. Tekan sama dengan. So dapat apa? Dapat 1. Okey, lepas tu 0.85 kuasa kosong. Apa-apa pun, bila dia berkuasa kosong, 0.85 kuasa kosong. Kuasa kosong. Jawapannya ialah 1. Jadi kat sini, ini 1, ini juga 1. Tinggal 0.15 kuasa N kurang 0.5. Sampai sini kita gunakan log. Kita guna log. Jadi log 0.15 kuasa N kurang log 0.5. Guna hukum log, kuasa bawa ke depan. N log 0.15 kurang log 0.5. Okey, dekat sini nak selamat awak tekan dulu kalkulator log. Log 0.15, okey? You tekan log 0.15. Awak dapati jawapan dia adalah negatif. Jawapan dia negatif. Jadi, bila kita bahagi dengan negatif, tandanya akan berubah sekali lagi. So, sini log 0.5, you bahagi dengan log 0.15. Tekan kalkulator. So, kat sini, log, awak tekan log 0.5, log 0.5. Tekan sama dengan bahagi log 0.15. Tekan sama dengan. You dapat jawapannya 0.3654. Okey, and lebih besar 0.3654. Okey, ini yang awak dapat iaitu 0. Betul ke? 0.5. Allah Akbar. Ni silap ni Ini bukan 0.5. 15. 0. Allahu Akbar. Sorry. Kat sini 0.85. Bermakna kat sini 0.15. Saya buat 0. Ni saya silap. 0.5. Oh. 0.05. Saya buat 0.5. 0.5. Okey, tekan balik. 0.05. Log 0.05 sama dengan bahagi log 0.15. Tekan sama dengan. Nampak? Dapat 1.5791. 5791. Okey?
So sini awak dapat N lebih besar 1.5791. Jadi bila N lebih besar 1, maka N kita ialah 2. Awak nampak tak? Inilah bentuk soalan. Awak lagi tadi seronok je dapat kan? Tibanya kali ini soalan ini N-nya tak ada. Faham? Okey, tengok betul-betul soalan ni, fahamkan. Tak okey, bagi tahu. Kalau okey, buat satu lagi soalan, cuba buat soalan nombor 2. Nombor 2 terakhir, lepas tu kita stop. Buat nombor 2. Cikgu, Ya. berapa markah ni? Macam panjang je. Ini soalan ni sebenarnya dia akan ada dalam kertas 2. Kertas 2 dia akan ada dipecahkan A, B. Kertas 2 tu satu soalan, contohnya soalan ni keluar soalan 8. Dia keluar soalan 8, jadi dia ada A, ada B. A yang ini, B yang kita nak belajar nanti. So kat sini markah dia 5. Faham? Faham? Okey, teruskan. Okey, soalan 2. Kalau dah hantar jawapan? Okey, kalau awak tengok, Farisa silap situ. Sebab dia kata, tidak lebih dari sebuah adalah rosak. Tidak lebih dari sebuah. Satu masuk tak? Masuk, cikgu. Jadi kita kira apa sebenarnya? Tidak lebih sebuah, kalau ikutkan kita ada 40. Kan, takkan nak senaraikan N sampai 40. Jadi kalau tidak lebih sebuah yang rosak. Jadi, maksudnya Kira yang X sama kosong. kosong dengan apa dia? Dengan 1. X sama Ya. kosong dengan X sama. Faham. Betul. Okey, sebab dia kata tidak lebih sebuah.
Maksudnya tidak lebih sebuah, maksudnya kosong dengan 1. Faham? Okey, ada tak? Apa jawapan? Siapa yang dah dapat? Share kat saya. Cepat, cepat, cepat. Okay, good Yasmin. Okay, good Zeti. Okay, Farisha. Okay, betul. Cikgu, Ya. Yeah. jadi saya tanya sama Ah, tak dengar. Apa dia? ada tak yang P Ya. dalam Tak clear suara awak. P memang kata cikgu saya tak. Yang P. Ha. P dalam setiap soalan ialah ayat pertama dia kan. Biasanya Yes. lagi. Ya, betul. Ya, betul. Cumanya bila soalan nanti ayat pertama ni biasa kita punya P. Cuma tengok balik dari soalan. Soalan ni kadang-kadang dia akan opposite daripada yang atas. Jadi bila kita dah buat jadual, kan kalau kita dah buat jadual, so kita akan nampaklah sama ada kita ni nak kita akan refer sebelah kanan ke sebelah kiri dia, macam tu. Faham? Tapi P kita gunakan apa yang dibagi yang mula-mula. Sebab soalan kadang-kadang dia tak tanya kan kat atas ni macam ni kan. Dia bagi P pasal rosak. Kalau dia tanya yang okey, bermakna kita tengok dekat kolom yang okey. Faham? Okey. Okey tak yang bertanya? Hilang dah. Okey, orang lain okey tak? Tak. Terima kasih. Yasmin, tolong respon okey ke tak? Ke suara saya dah hilang balik? Okey. 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 So, habis dah. Lepas ni kita akan masuk taburan normal. Mana taburan normal? Jadi yang ni semua buat latihan awak. Tengok. Ini taburan normal. Taburan normal ni mungkin kita akan guna 3 kelas kot baru boleh settle. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Okey.